Boleh Sofina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rakan berdua di sana. Pagi kembali. Sehat pagi ini Ernie? Syukur Alhamdulillah sihat walafiat ya, dan cuaca juga pagi ini Alhamdulillah cukup mengizinkan. Alhamdulillah. Ya Ernie ya, seperti yang kita tahu ya, berikutan cuaca yang tidak menentu ya, khususnya di daerah Tutong ya, telah menyebabkan beberapa kawasan rendah mengalami banjir, terutamanya di kawasan pendalaman ya. Boleh mungkin Ernie kongsikan sedikit mungkin info semasa mengenai tempat-tempat tersebut ya. Alhamdulillah kita juga menerima laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat ya mengenai situasi keadaan banjir yang berlaku di sebahagian kawasan, terutamanya di Mukim Rambai dan Mukim Layong ya. Saat ini jalan Rambai boleh dilalui oleh kenderaan semua jenis kenderaan. Manakala jalan Bampangan juga boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan, dan jalan Kecil Layong saat ini juga semuanya boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon ya. Alhamdulillah semuanya keadaan membaik. Alhamdulillah ya, situasinya pada ketika ini semakin membaik. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan akan terus berterusanlah seperti ini ya. Jadi dari daerah Tutong ni Ernie, perkongsian bahan yang dibawakan ni apa agaknya yang akan cuba dikongsikan bersama kami di Rampai Pagi ini? Baik, pagi ini kita akan kongsikan satu bahan visual yang disediakan. Kita akan bersama rakan saya Majdi ya pagi ini. Ya, baik, kita saksikan bersama. Silakan. Baik, terima kasih rakan saya Wali Muldan Siti Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi Auda menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk berkongsi antara maklum yang kita terima dan juga pengisian bahan visual ya. Dan pagi ini seperti yang telah dikongsikan tadi, alhamdulillah keadaan paras air yang berlaku banjir sebelum ini di kawasan beberapa kawasan terutama di Mukim Rambai, alhamdulillah semuanya kembali surut. Dan mengenai dengan bahan visual pagi ini, apa kata kita terus saksikan bersama rakan saya Majdi Dr. Haji Serbini. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong merupakan satu-satunya perpustakaan awam yang terdapat di daerah ini yang mempunyai peranan yang besar dalam memperkasa budaya membaca, di samping menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu melalui apa-jua medium, antaranya seperti pengungkaian aktiviti-aktiviti yang boleh disertai oleh orang ramai yang seringkali dilaksanakan oleh pihak perpustakaan. Namun berikutan berlakunya gelombang kedua penularan wabak COVID-19 yang dilapor pada 7 hari bulan Ogos 2021, maka perkhidmatan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditutup buat sementara waktu bermula pada 8 hari bulan Ogos yang lalu, dan ini adalah sebagai langkah untuk mengelak daripada perkumpulan ramai sekaligus membendung penularan wabak COVID-19. Ya, sudah kita pun maklum bahawa Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di seluruh negara telah pun ditutup buat sementara waktu sejak 8 Ogos yang lalu sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Namun, kita percaya banyak aktiviti-aktiviti yang diungkapkan secara online ataupun secara dalam talian bagi memberikan peluang kepada khususnya kepada kanak-kanak yang kerap mengunjungi perpustakaan. Jadi dapatlah mereka membuat aktiviti secara atas talian ataupun dalam talian ini. Dan kita ingin mendapatkan beberapa info juga daripada penolong pegawai perpustakaan tingkat 1 iaitu Yang Mulia Muhammad Hadiyatullah bin Haji Yahya yang juga selaku ketua perpustakaan cawangan daerah Tutong. Dan di talian kita bersama beliau, kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, kita ingin mengetahui serba sedikit mengenai dengan antara aktiviti-aktiviti yang diungkapkan oleh perpustakaan, khususnya Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong. Silakan tuan. Okey, terima kasih. Di sini saya ingin maklumkan dulu masa situasi masa ni Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka mula tutup secara keseluruhan mulai 8 hari bulan Ogos dan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan. Pada masa ni alhamdulillah walaupun tutup, kami perpustakaan
memang masih meneruskan aktiviti-aktiviti yang selalu kami buat, tapi perbezaannya ialah aktiviti di atas talian, dalam talian, iaitu macam dari menggunakan online dalam talian. Dan di sini saya ingin mengungsikan bis kita semua, seorang ramai, aktiviti-aktiviti di daerah Tutong yang masa ni aktif dijalankan secara online, iaitu aktiviti-aktiviti ini boleh diakses melalui sosial media Perpustakaan Tutong, melalui Facebook dan melalui portal perpustakaan, iaitu www.librarybrunei.gov.bn. So di sana bukan saja aktiviti itu khusus untuk anak-anak, tapi ianya sesuai juga untuk kategori remaja dan dewasa. So di antaranya ialah soalan teka-teki, matematik, perambahan Brunei, dan kenali negara kita ni, dan bermacam-macam lagi aktiviti yang disediakan. Okey, baik. Jadi mungkin boleh kongsikan mengapa ianya dibuat? Dari dulu memang Perpustakaan Dewan Bahasa ni memang menyediakan aktiviti-aktiviti terutamanya semasa cuti sekolah. Betul. Tapi di sini apa yang dimaksudkan semestinya pada waktu sekolah di sini kami mengadakan setiap hari aktiviti atau perbezaan melalui online. Pasalnya perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka ini bukan saja menjadikan tempat membaca, tapi perpustakaan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka ini menyediakan tempat orang ramai berkumpul untuk menjadikan satu one stop center, bukannya tempat membaca saja, tempat berkumpul dengan orang ramai, berjumpa dengan orang ramai dengan cara masa ni iaitu dalam talian ataupun secara online. Jadi Tuan ingin juga saya mengetahui disebabkan perpustakaan ditutup buat sementara waktu. Jadi mungkin kalau ada sekiranya orang akan meminjam buku terutamanya bagi pelajar-pelajar universiti mungkin. Jadi bagaimana tu? Adakah ada cara alternatif lain supaya mereka ni dapat pinjam buku di perpustakaan? Okey. Di sini bagi orang ramai yang ingin menggunakan perkhidmatan meminjam buku, memulangkan buku, ataupun menjadi ahli perpustakaan, ataupun melanjutkan tempoh perkhidmatan peminjaman, mereka bolehlah membuat segala urusan tersebut melalui hotline DBP, iaitu 826 6880. Saya ulangi lagi sekali, 826 6880. Okey, baik. Jadi Tuan, sebelum kita berpisah, mungkin Tuan ada saranan kepada orang ramai di luar sana lah semenjak gelombang kedua ini melanda. Mungkin kita ada saranan untuk mereka. Macam mana? Silakan. Kami berharaplah agar orang ramai akan terus menggunakan perkhidmatan perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, akan berusaha untuk menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai dengan menggunakan SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Bagi menyokong usaha kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam memutuskan rantaian penularan wabak, pihak perpustakaan di BP Tutong juga telah berusaha untuk melaksanakan perkhidmatan secara contactless, iaitu segala urusan perkhidmatan kaunter dan lain-lain boleh dilakukan dengan menghubungi talian perpustakaan di BP Tutong 422 1395. Ya, bukan sahaja Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong yang menyediakan pelbagai aktiviti secara online, malahan juga perpustakaan-perpustakaan di seluruh negara. Jadi untuk kita ni melihat apakah sahaja aktiviti-aktiviti dalam talian yang disediakan oleh perpustakaan-perpustakaan di seluruh negara, di sini ada dikongsikan satu poster, boleh saya katakan sebagai satu poster, yang mana menyatakan aktiviti perpustakaan dalam talian. Ini dia. Ya, itu dia. Dan saya ingin mencubanya. Mula-mula sekali kita perlu melayari. Ia ada dua cara, sama ada scan kod QR yang berada di sini.
ataupun Auda melayari ke www.librarybrunei.gov.bn. Kita akan cuba mengunjungi laman web tersebut. Di sana Auda boleh hanya mengklik saja pautan yang ada dan Auda bolehlah merasai bagaimanakah aktiviti-aktiviti ini perlu kita ni selesaikan. Macam mana sebenarnya aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi Auda tidak perlu hanya bergantung pada aktiviti yang disediakan oleh perpustakaan berdekatan dengan tempat Auda, tetapi Auda boleh juga mencuba aktiviti yang disediakan oleh perpustakaan di daerah-daerah lain seperti di Bandar Sebegawan, Kuala Belait, Temburong. Pasal di sini pun ada juga aktiviti-aktiviti tersebut. Memang mudah sekali. Jadi inilah aktiviti yang dapat Auda lakukan di rumah, terutama kepada kanak-kanak dan juga kepada sesiapa sahajalah yang ingin meluangkan masa dan tidak mempunyai perkara-perkara yang ingin dilakukan dan mempunyai lapangan masa. Jadi kenapa tidak mencuba aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak kurang menarik juga aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh pihak perpustakaan di BP Tutong yang Auda dan keluarga boleh juga ikuti melalui laman sosial media mereka iaitu Facebook Perpustakaan di BP Tutong. Di sana, Auda dapat lihat dan ikuti bermacam-macam aktiviti yang disediakan yang pasti menguji minda dan pengetahuan am terutama kepada adik-adik kita ni. Ya udah, Alhamdulillah memang terdapat pelbagai variasi pilihan permainan ataupun kuis yang disediakan oleh perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di seluruh negara yang boleh Auda ikuti. Jadi bukan saja Auda penyorang peranah di rumah, tetapi boleh juga Auda melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, bermanfaat di rumah, seperti contoh saja dengan mencuba kuis-kuis yang disediakan oleh pihak perpustakaan di seluruh negara. Memang seronok betul dan pelbagai kuis sudah saya cuba dan mudah-mudahan dengan ada perkara seumpama ini dapat lagi diorang menghilangkan rasa bosan Auda peranah di rumah. Jadi pelbagai aktiviti Auda boleh lakukan dan saya kira sampai di sini saja kita dapat bersama Auda. Sekian Auda, jumpa lagi. Assalamualaikum.